Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan baginda, membesarkan, mentazimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berazam sungguh-sungguh untuk kita sama-sama menghayati, mengamalkan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita hadir bergembira mendengar, diperdengarkan dengan alunan lunak marhaban dan seumpamanya, tapi sebaliknya kita berazam mudah-mudahan insya-Allah kita bukan saja menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita menyayangi sunnahnya dan mengamalkan sunnahnya dalam seluruh kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, pihak masjid juga terlebih dahulu memohon banyak maaf pada Al-Fadil Doktor, Ustaz dan juga kumpulan marhaban kalau sekiranya terdapat kekurangan. Demikian juga kepada tuan-tuan puan-puan, sepanjang majlis ini mungkin tidak menepati kehendak dan hasrat masing-masing, maka kami memohon berbanyak-banyak maaf. Dan sekali lagi terima kasih, hanya Allah jualah yang mampu memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat pada malam ini. Tuan-tuan puan-puan yang sekalian, kita akan mulakan majlis ini dengan menjemput kumpulan marhaban untuk membaca rawi dan juga marhaban. Kemudian insya-Allah akan disambung dengan ceramah oleh Al-Fadil Dr. Ustaz Aqli bin Ahmad, dan selepas ceramah itu akan ditutup, diakhiri, ditangguhkan dengan marhaban dan salawat beramai-ramai. Selepas itu insya-Allah kita akan sama-sama salat Isya berjamaah, dan selepas sembahyang Isya berjamaah tuan-tuan puan-puan semua dijemput untuk sama-sama menikmati jamuan selepas sembahyang Isya nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya memperkenalkan kumpulan marhaban ini, izinkan saya memaklumkan satu program yang insya-Allah akan diadakan di sini juga atas daya usaha dan sumbangan besar daripada yang berbahagia Datuk Dr. Rozmi yang telah mengundang dan menjemput khas seorang penceramah yang tersohor di Indonesia, Murabbi Ustaz Yusuf Mansur, yang merupakan pendakwah nombor 1 Indonesia, yang mempunyai 400,000 pelajar tahfiz di Indonesia dengan 4,000 pesantren pondok dengan objektif celik Quran Nusantara. Beliau juga merupakan pengasas Wisata Hati Corporation dan CEO Darul Quran. Ustaz Yusuf Mansur ini juga seorang tokoh usahawan korporat, penulis buku agama Wisata Hati Mencari Tuhan Yang Hilang, Kun Fayakun, Dahsyatnya Bersyukur, The Power of Giving Success in Life, pengasas pondok Darul Quran Bulak Santri Cipondoh Tangerang dan pengajian Wisata Hati, dan pengasas program pembibitan penghafal Al-Quran. Beliau insya-Allah akan hadir di sini atas daya usaha dan juga sumbangan besar dari Yayasan Dr. Rozmi, insya-Allah pada 4 Februari hari Selasa malam Rabu, insya-Allah pada jam 8 malam di masjid kita ni. Jadi tuan-tuan puan-puan dipersilakan hadir dan tolong panjangkan kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah hebahan dan publicity seterusnya kita akan buat insyaAllah dengan kerjasama Yayasan Dr. Rozmi. Tuan-tuan puan-puan dan hadirin sekalian, kumpulan marhaban ini, kumpulan marhaban Sautul Ikhwan Kampung Nako Nambua Kuala Nerang ini mula ditubuhkan tahun 1986, 1406 Hijrah. Anggota dia 10 orang. Di malam ni ada 6 orang saja kali ada keusuran. Kumpulan ini telah beberapa kali menjadi Johan peringkat daerah Padang Terang, Johan peringkat Parlimen Padang Terang, Johan peringkat Zon Kedah Utara, dan naib Johan peringkat Negeri Kedah. Saya dipahamkan 2011, 2012 naib Johan ya. Alhamdulillah. Kumpulan ini juga pernah menjadi Johan Festival Kesenian Islam Nusantara di Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dalam kategori berzanji dan marhaban. Siapa tak dengar malam dia rugi. Tak apa, kita buat rakaman. Tuan-tuan boleh tengok dalam blog kita, Masjid Al-Muhsinin Blogspot. Ya, tuan-tuan boleh tengok ada rakaman di sana, rakaman kuliah, termasuk rakaman Dr. Zaki pun ada, insya-Allah. Tuan-tuan boleh buka. Dan kalau tak ingat alamat tu, ambil kalender tu, dekat pintu masuk tu ada kalender, walaupun hari ni dah 13 Januari, banyak bulan lagi.
boleh ambil kalender. Yang belum ambil, kalau yang dah ambil pun nak tambah satu lagi tingkat atas ke, rumah nombor 2 ke, boleh ambil malam ni insyaAllah. Dalam tu ada alamat blog kita insyaAllah. Dan kumpulan ini di bawah naungan Sahibul Fadilah Tuan Haji Ismail bin Muhammad Taib, BKM Imam Masjid Al-Falah, Kampung Bukit Nambua, Kuala Lumpur. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, dengan tidak melengahkan masa, saya mempersilakan kumpulan Marhaban Sautul Ikhwan untuk memulakan majlis insyaAllah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Musim Majlis, Tuan Haji Munir, Tuan Imam, pegawai masjid dan serta jutaan kuasanya, ahli-ahli jemaah Masjid Darul Aman Haid yang saya hormati dan kasih sekalian. Terima kasih di atas undangan kami yang jauh di utara sana untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Baiklah, tidak makan masa, saya minta izin untuk memulakan majlis pada malam ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab hina wafat inda miladihi alaihi salam. عليه الصلاة والسلام ببشرى فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله همزة الذي حمد في نصرة الدين وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون ضريها وواراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندة ثم أوضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد
ثديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهذال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياب وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرد السعد برد عيشها الهدي ووشاه أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني يا نور عيني
الخافقات
مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada kumpulan Sautul Ikhwan di atas persembahan tadi. Mudah-mudahan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, pihak masjid mohon maaf sekali lagi atas salah teknikal tadi. Dan juga LCD kita tak berfungsi sebelah. Pihak masjid sedang mempertimbangkan cadangan untuk pasang CCTV yang tetap. InsyaAllah mudah-mudahan program yang akan berlangsung pada masa akan datang dapat dilihat oleh semua anak-anak tariah dengan lebih baik. Sebelah sini mungkin boleh tengok gambar ya. Sebelah kanan saya cakap. Kalau nak tengok gambar kita belah kanan ya. InsyaAllah. Yang kedua tuan-tuan, sebelum saya jemput Dr. Aqli, kitab Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah telah pun sampai kepada yang telah membuat tempahan, yang telah tulis nama. Ada lebih kurang 50 orang, kitab pun ada lebih kurang 50. Dipersilakan untuk mengambil kitab beserta dengan bayaran tunai sahaja. Kalau malam ni tak bawa duit, jangan ambil kitab lagi. Bila bawa duit, bawa ambil kitab. Siap menari dah selalu, ni permintaan menari lah. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, sedikit pengenalan berkenaan dengan penceramah kita pada malam ini. Fadil Ustaz Dr. Aqli bin Ahmad bin Saman bin Abdullah. Beliau merupakan timbalan dekan Kuliah Syariah College Universiti Insaniah dan sekaligus sebagai pensyarah di sana. Beliau menamatkan pengajian peringkat ijazah pertama di Universiti Al-Azhar pada tahun 1997 bidang syariah. Kemudian pada tahun 2006 di peringkat master juga di Al-Azhar, dan PhD peringkat doktor falsafah pada tahun 2013 juga di Universiti Al-Azhar. Beliau telah pun berkahwin dan mempunyai 6 orang anak, dan beliau telah pun menulis 3 buah kitab setakat ini dengan beberapa kertas kerja. Sebuah kitab Arab yang makna Melayunya Musalla di Malaysia
masjid atau bukan. Kitab Melayu, buku Melayu, risalah fikriyah syarah kepada matan Jawharah, ini kitab tauhid. Dan satu lagi berkenaan hadis, 40 hadis kelebihan kita beramal. Jadi tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita bersyukur, alhamdulillah, bersama-sama kita seorang tokoh ulama yang masih muda tetapi punya ilmu yang mendalam akan menyampaikan ilmu kepada beliau, kepada kita semua. Minta maaf kepada kita semua yang mana doktor pun sebenarnya turut diundang untuk majlis bersama dengan pihak istana anjuran Majlis Agama Islam Negeri Kedah yang dibuat di Masjid An-Nur pada malam ini, ya, sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri. Tapi kerana beliau telah berjanji dengan kita, alhamdulillah beliau bersama-sama dengan kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita memberikan sepenuh perhatian, mengambil ibrah, mengambil pengajaran, dan juga mudah-mudahan mendapat didikan yang sebaiknya pada malam ini dengan ilmu yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Ahmad Dr. Aqli. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Fadhil. Setengah jam. 10 dah. Boleh lah. 4 minit, no? Boleh. Sikit. Tak nak cerita apa? Tadi apa ni? Cerita apa ni? Dah sikit Arawi tadi ya? Ada. Itu Rasul. Panjang pula. Apa ni? Lebih kurang. Lebih kurang. Kamera dah. Ya? Buka awak. Ketik sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار اللهم آمين. أما بعد, Tuan pengurusi yang diraikan pada malam ini, Tuan Imam kita dan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Muhsinin yang hadir pada malam ini, dan seluruh tetamu Allah Azza wa Jalla sekalian, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan, termasuk juga kumpulan marhaban kita yang datang daripada Kuala Nerang, datang untuk menghiburkan kita halwa telinga lah, berkaitan dengan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menjaga kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita masih diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita berkumpul dalam masjid ini bersempena dengan sambutan manusia agung pada akidah kita, pada kehidupan kita, untuk dunia dan akhirat kita, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kata ulama bahawasanya kalau dibandingkan malam Maulid An-Nabi SAW dengan malam Al-Qadar atau malam-malam yang lain, termasuklah Al-Isra' wal Mi'raj, maka kata setengah ulama bahawasanya malam Maulid Rasul itu terlebih baik, kerana yang keberkatan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, segala urusan dunia, segala ciptaan dunia, segala kehidupan dunia ini, termasuklah malam-malamnya, hari-harinya berpunca daripada keberkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini kata-kata yang masyhur dalam kalangan ulama kita. Justru kita yang hadir pada malam ini tidak datang kosong. Pulang kita penuh ataupun syarat dengan segala kebaikan, insya-Allah. Apa juga yang kita sebut, yang kita lakukan, termasuklah keluar jikanya disandarkan kepada sempena Maulid Rasul, yang kalau tidak ada pada Maulid Rasul ini barangkali kenduri ada juga, tapi dilakukan kenduri pada hari ini tak kira lah sama sembelih binatang ataupun tidak, maka disandarkan kepada Maulid Nabi itu merupakan satu, orang kata apa, saham tambahan kepada ganjaran kenduri yang kita adakan itu. Sama juga bahawa kehadiran kita pada malam ini, bila datang kita ke masjid ini bukan kali yang pertama. Bukan ini masjid ini sahaja, bahkan kita datang ke masjid sentiasa. Namun malam ini sedikit berbeza hadir kita, kerana hadir kita malam ini disematkan hati sanubari kita ialah apa dia? Untuk menunjukkan sayang dan cintanya kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran kita malam ini berbeza daripada malam semalam dan seterusnya. Begitulah ulangan tahunan kita bersama dengan Maulid Rasul alaihi wassalam. Betul lah kata Al-Imam Al-Laqani rahimahullah ta'ala, katanya wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anil syiqaqi. Ini satu akidah yang kita kena pegang tuan-tuan dan puan sekalian. Dia kata wa afdalul khalqi 'alal itlaq, dan sebaik-baik makhluk secara mutlak, tanpa perbahasan, tanpa perbincangan, tanpa merujuk kepada pandangan siapa-siapa, ialah nabiyuna, nabi kita. Famil 'anil syiqaqi, lalu tolonglah berelak daripada untuk kita berbahas tentang siapakah yang terbaik, kerana jawapan telah pun ada. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Antara maknanya, tidaklah Muhammad itu illa rasul, kecuali sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, diletakkan jawatan kerasulan kepada zat yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu kemuliaan, satu penganugerahan. Kerana kata Imam Laqani rahimahullah ta'ala, walam takun nubuwatun muktashabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Saya nak kaitkan di awal ni bahawa kenapa perlu kita sebagai umat Islam yang mengucap kalimah syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, patut kita rasa seronok, rasa berbangga untuk kita turut serta berada pada mana dan seterusnya apabila dikaitkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Maulid Rasul, bukan hanya Ma'al Hijrah dan seumpamanya, maka perasaan itu patut kita kobarkan kerana ia berkait dengan manusia agung tadi. Saya katakan tadi bahawa sandaran atau diletakkan sifat kerasulan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu satu anugerah. Kerana jawatan Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian, atau jawatan Rasul itu bukan jawatan yang dipohon, bukan jawatan yang kita diusahakan, baik dengan akademiknya, dengan wang ringgitnya, dengan jawatan besarnya, keluarga besarnya. Tidak mungkin untuk menjamin seseorang itu menjadi rasul, melainkan Allah telah memilih seseorang itu menjadi rasul. Maka antara yang terpilih ialah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kerasulan baginda itu merupakan wa khataman nabiyyin, merupakan apa? Penutup bagi segala para nabi alaihi wassalam. Ini antara yang kita sebut di awal tentang kehebatan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam, alhamdulillah, mengakui i'tiqad itu. Sepanjang masa kita bawa obor itu. Nabi Muhammad manusia terbaik, Nabi Muhammad contoh dan terbaik. Kerana fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Bersyukur kita kerana kerasulan yang diselitkan kepada zat Muhammad itu, Nabi Muhammad itu.
anugerah Allah Azza wa Jalla. Dan di sebalik kerasulan itu segala macam rahmat diutuskan bersama baginda. Maka antara rahmat yang paling besar Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui Nabi kita ialah apa dia? Fa'arsyadal khalqa lidinil haqqi. Kata Imam Laqani, lalu Nabi kita Muhammad setelah turun baginda dilantik sebagai Rasul ketika usia 40 tahun, bukan 39, bukan 38, tidak 63, 40. Maka datang Nabi arsyada, memberi petunjuk al-khalqa kepada sekalian makhluk, termasuklah kita, yang walaupun hidup kita pada saat ini setelah kewafatan baginda, tetapi hidayah yang Nabi bawa sejak 14 kurun yang lampau itu masih terbawa sampai ke saat ini. Lidinil haqqi, untuk apa Nabi bawa petunjuk dan hidayahnya? Lidinil haqqi, untuk kita ini menganut dan berpegang dengan agama al-haqqi, Tuhan yang bernama al-haq ataupun bersifat dengan al-haq. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, rasa seronok kita pada malam insya-Allah berkumpul kita diizinkan Allah untuk sama mengingati Rasulullah SAW, kerana pada ingatan itu satu kunci untuk kita ini bawa bekalan untuk kita bertemu Allah Azza wa Jalla kelak, untuk kita memohon redha Allah Azza wa Jalla melalui wasilah, melalui tawassul kita dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kerana ingatan kita ini tidak kosong, tapi ingatan kita ialah ingatan yang berbaloi insya-Allah. Paling-paling kurang ialah kita kesemua ini insya-Allah Azza wa Jalla, walaupun kita ini tidaklah sesempurna iman kita, tidak sesempurna amalan kita, tapi insya-Allah dengan ingatan kita, hati kita yang sayangkan baginda Rasulullah SAW, dengan ucapan selawat dan seumpamanya, dengan berqasidah dan seumpamanya, dengan melaksanakan sunnah baginda seumpamanya, kesemua itu sebagai tanda-tanda untuk kita ini mendapat syafaat al-uzma, syafaat besar yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Nabi di padang mahsyar kelak. Untung kita, berbaloi kita datang pada malam ini insya-Allah. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, saya sebut tadi bahawa sebagai seorang Islam kita beriktikad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Jawatan rasul satu anugerah, bukan jawatan yang boleh diusahakan. Maaf tersebut, semenjak zaman Nabi lagi sampailah ke hari ini pun masih ada manusia-manusia yang kepingin bahasa kita untuk jadi rasul dan nabi. Tuan-tuan, hal mengaku nabi ini bukan di kalangan bangsa Arab yang bercakap Arab sahaja, bahkan orang daripada keturunan India yang bercakap bahasa Urdu pun pernah ada sejarah mengaku jadi nabi. Tariqah Al-Qadiyaniyah sebagai contoh, dan termasuk juga tanah Melayu kita, tuan-tuan dan puan sekalian, sejarah ada orang kita yang dah pencen askar juga mengaku jadi nabi. Pasal apa? Dia faham jawatan nabi itu satu kemuliaan, satu penghormatan besar yang tertinggi dalam kalangan manusia. Lalu kalau boleh jadi nabi, bahasa kita lah habis meta. Tapi apakan daya, itu semualah benda yang khurafat dan karut. Tuan-tuan masih ingat di Kelang, di Hulu Kelang, di Kelang lah maaf tersebut, Iman Atul Lepas, ada seorang hamba Allah Ta'ala dari kalangan kita ni, orang Melayu yang pencin kerjanya, dia kata dia sebagai nabi kerana dia faham jawatan kerasulan itu kemuliaan. Tetapi itu dah salah. Hujahnya cukup mudah. Kawan-kawan kita di Jakim yang panggil sahabat kita ini, saya sebut sahabat tak apalah noh. Kita ni lah, kita nak berdakwah ni, kita kena ada unsur menarik, yang kita unsur menolak, tak apa. Jadi dijemput dan dibicarakan, akhirnya apa? Alasan paling mudah. Kenapa kamu mengaku jadi nabi? Jawabnya mudah, kerana kesian ke orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu tak faham bahasa Arab. Nabi Muhammad bangsa Arab, bahasanya Arab, Quran itu Arab. Kesian kat kita. Sebenarnya kita kesian kepada tuan-tuan, kita kesian kepada dia.
Baik, itu antara kita nak bawa di awal jawatan kerasulan, itulah anugerah, satu kemuliaan Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, itu kita i'tiqad sebagai seorang muslim. Tuan-tuan masih ingat buku The 100 yang ditulis oleh siapa? Michael Hart, mengatakan bahawa orang nombor 1 dalam kalangan 100 yang terbaik dunia dalam lipatan sejarah, dia sebagai seorang yang non-muslim buat kajian, orang yang paling kuat populariti, yang paling masyhur sembang-sembang tentangnya, yang paling ramai pengikutnya, yang paling ramai yang mempertahankan haknya, nombor 1 ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia letak nama Nabi kita nombor 1, dia bukan muslim, dia non-muslim. Dia kata, bila saya meletakkan Muhammad ini sebagai orang pertama yang paling berpengaruh, sudah pasti akan menyebabkan orang akan bertanya kepada saya, sebab dia orang Kristian. Tapi dia letak nombor 1 Nabi kita Muhammad, Nabi Islam, maka dia kata tentu orang akan pertikai kredibiliti dia. Kenapa letakkan Nabi kita Muhammad sebagai nombor 1 yang paling berpengaruh? Alasannya dia kata apa? Kerana Nabi Muhammad itu sampai ke saat ini ramai orang yang bertahan dan mengikut baginda. Tokoh yang kedua tuan-tuan juga non-muslim. Tuan-tuan masih ingat nama apa? Bernard Shaw, Josh Bernard Shaw. Dia kata, dia ni tuan-tuan, dia ni pengkritik Islam. Dia ni tak dengan Islam, bahasa kita panas telinga. Sebut Islam, dia panas hati. Dia tak nak sebut Islam, dia kritik Islam, semua Islam negatif, tidak betul dan sebagainya. Tapi dalam kenyataan dia kata, bagi saya lah bahawa Muhammad itu orang yang paling berpengaruh. Saya sangkakan bahawa Muhammad ini pertamanya pemecah belah, membawa manusia ke belakang tamadun. Tapi sebenarnya salah dan meleset. Yang sebetulnya Muhammad itu membawa kemajuan dan seumpamanya. Ini tak boleh dinafikan. Allah, tuan-tuan, kalaulah non-muslim yang musuh kepada Islam tadi dengan terang-terang mengatakan Nabi kita itu nombor 1 dalam kajian mereka, sudah pastilah kita ni tak perlu bincanglah benda itu. Memang itu i'tiqad dan kepercayaan kita. Namun saya secara amanah nak sebut juga bahawa Al-Imam Az-Zamakhsyari, tuan-tuan masih ingat nama ni, Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah ta'ala, ini antara yang bermazhab Al-Mu'tazilah. Pandangan sedikit berbeza. Bila kita kata ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Nabi Muhammad yang terbaik, nombor 1 dunia akhirat, mengatasi segala malaikat Allah Azza wa Jalla, yang lahirnya mereka itu tidak ingkarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat malaikat, baik straight. Iman malaikat statik, tidak turun tuan-tuan, statik. Tak sama iman kita, naik turun. Para anbiya iman mereka meningkat sentiasa. Tapi dalam keadaan itu Imam Az-Zamakhsyari menyalahi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata, kalau disoalkan siapakah yang terbaik dari kalangan makhluk, jawabnya ialah Jibril alaihissalam. Lalu orang berhujah dengan beliau. Apa alasan tuan yang tuan katakan bahawa Jibril itu lebih baik daripada Nabi Muhammad? Jawabnya mudah. Teori pendidikan. Kesediaan pertentuan dan yang ada semua ni di sekolah kita. Anak kita murid yang mengajar itu guru, ustaz dan sebagai contoh yang lain, guru besar. Kalau orang tanya kita, anak tuan ataupun cikgu lebih baik? Secara jujur kita kata guru lah, melainkan yang berat sebelah. Semua masuk belah anak, cikgu semua tak betul. Itu tak jalan, itu salah pertimbangan, tidak adil. Tapi kalau jujur tabi'inya, kita akan kata yang memberi ilmu lebih baik daripada yang menerima ilmu. Dia kata teori pendidikan itu yang kita faham dalam kehidupan kita tuan-tuan, guru lebih baik daripada murid. Tuan-tuan, saya sebut kenyataan tu, tuan-tuan jangan salah faham secara umum. Boleh faham?
lebih baik kerana dia menyampaikan ilmu untuk diamalkan oleh murid. Tapi sudut amalan, maksud boleh di sudut amalannya barangkali murid itu lebih baik. Itu fahaman yang berasingan. Tapi maksud saya tadi bahawa katanya Az-Zamakhsyari rahimahullah yang meninggal pada kurun yang ke-5 Hijrah, dia kata antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyampaikan, siapa yang menerima? Tuan-tuan boleh jawab. Kita baca dalam bab akidah, yang bawa wahyu datang kepada Nabi ialah Sayyiduna Jibril Al-Amin, yang digelar dengan Al-Amin dalam Al-Quran. Nazala bi ar-ruhul amin. Baik, dia kata bila Jibril yang sampaikan wahyu Allah Azza wa Jal, Nabi yang terima wahyu itu, dengan teori pendidikan tadi, tentulah Jibril lebih baik. Dia kata begitu. Allah, ini hujah. Tapi hujah itu ditolak oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, dah dapat satu insya-Allah tentang kehebatan, orang kata apa ni, kerasulan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperakui oleh kawan dan lawan. Bertitik tolak juga kepada Maulid Rasul Ali Musa SAW. Jika saya tanya, saya soalkan tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir pada malam ini, Nabi ni, hak kata Maulid Rasul ni lahirnya bila? Tuan-tuan kata esok apa hari bulan? Ada yang kata 14 Januari lah. Tahun lepas dah berubah. Nah, perkiraan kita ialah tahun Hijrah. Namun muslimin sekalian yang kita duk sebut selalu bahawa 12 Rabi'ul Awal itu tarikh kelahiran Nabi, sebenarnya berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Mana ulama tak sependapat bilakah tarikh sebenar lahir Nabi. Cuma mereka sepakat pada nama hari, iaitu Itsnin. Kalau sabit dengan nas yang sahih, riwayat Muslim dan juga Bukhari, tentang hari, tuan-tuan boleh kata Nabi dilahirkan pada hari Isnin, tak ada masalah. Tapi bila orang tanya berapa hari bulan, di situ timbulnya banyak pendapat. Cuma yang masyhur ikut riwayat Bukhari mengatakan bahawa 12 Rabi'ul Awal itulah tarikhnya. Disokong pendapat ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari tu, dia kata tarikh paling masyhur dengan riwayat yang banyak ialah 12 Rabi'ul Awal. Tuan-tuan nak tanya lagi, apa tarikh lain? Ada yang kata 2 Rabi'ul Awal, ada yang kata 10 Rabi'ul Awal, ada yang kata 28 Rabi'ul Awal. Ada seumpamanya, banyak sangatlah. Tuan-tuan tanya pula, ustaz kenapa banyak pendapat? Bukan Nabi seorang lah. Yang keduanya bukan sabit dengan nas kah? Saya tanya balik, kau saya tanya balik, tuan-tuan, ingat tak tuan-tuan beranak berapa hari bulan ikut tahun Hijrah? Boleh jawab ke dah? Sebut tahun Masihi, Hijrah tak ingat. Lupa, mak kata beranak malam, ayah kata beranak siang. Sebagai contoh, itu baru hanya puluhan tahun yang lalu, pun dah kabur, tak ingat. Kadang tarikh mak bapak kita pun lupa lah. Itu pun ingat juga. Masa isi borang sakit, borang mati, borang sekolah terpaksa, ataupun kalau beri tambah sikit lah, isi borang beri kena ambil juga kat malam bapak sebagai contoh. Ingat masa tu, masa yang tidak ingat sebagai contoh. Jadi tak pelik tuan, ni 14 kurun yang lampau. Tuan-tuan, khilaf tentang tarikh lahir itu bila bukan pokok akidah. Tuan-tuan tak boleh buat jalan mudah. Bila ramai ulama ni sebut pendapat yang pelbagai tentang tarikh lahir baginda, kalau gitu kita ni tak wajib ikut Nabi lah, sebagai contoh. Itu salah. Itu khurafat zaman ini tuan-tuan. Tak betul. Kita jangan jadi macam satu kumpulan manusia yang ada tanah Melayu kita tuan-tuan, golongan anti hadis. Saya sebut ini pun tak salah dan bukan satu fitnah. Ini berlaku secara hakiki dalam tanah air kita. Mereka ni pelik tuan-tuan. Apa dia? Mereka beriman dengan Al-Quran sebagai kitab Allah Azza wa Jalla, beriman dengan ayat Quran dan makna-maknanya sekali. Tapi peliknya mereka menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La ilaha illallah. Ada juga dia nampak mudah, dia boleh terima Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad, dia boleh terima yang tu, tapi dia tak boleh terima hadis-hadis Nabi. Alasan cukup rapuh tuan-tuan. Apa pasal? Dia kata kerana hadis-hadis Nabi ni yang ulama tulis dalam kitab-kitab hadis ni, Bukhari ke Muslim ke dan sebagainya, yang satu dunia kata kitab terbaik rujukan Islam selepas Al-Quran ialah Al-Bukhari, nombor 2 Muslim, tapi kumpulan tadi tetap tak percaya tuan-tuan. Pasal apa? Dia kata Nabi ni dah wafat 14 kurun lebih, 1400 tahun yang lampau. Ni hadis zaman tu nak sampai ke kita hari ni berapa ratus ribu tahun, berapa ribu tahun dah. Jadi tuan-tuan, dia dihukum dengan situasi khabaran yang berlaku zaman kita hari ni. Kita faham ada akhbar-akhbar tempatan masuk lah, jadi saman dan kalah dalam saman. Sebab apa? Bawa cerita tak betul, fitnah. Itu bahasanya laporan berita-berita yang mungkin sehari dua sebelum, seminggu sebelum, tapi disaman dan kalah. Sebab apa? Tidak jujurnya yang mencoret berita itu. Jadi dia nampak, mungkinlah kita sendiri pun ada pengalaman ditipu, mungkin juga ada pengalaman menipu sikit tapi tipu isteri lah. Nah, sebagai contoh. Jadi mungkin dia kata dengan jarak yang begitu lama, dengan generasi yang pelbagai itu, barangkali hadis yang sampai ke hari ini bukan hadis Nabi lagi dah, tambahan pembohongan dan sebagainya. Maka dia tolak Allah tuan-tuan. Dia boleh terima Nabi sebagai penyampai Quran, tapi dia tak boleh terima kata-kata Nabi sebagai hadis Nabi. Nampak mudah. Sebenarnya kenyataan itu telah menyebabkan mereka kufur jika disengajakan kata-kata itu. Al-Quran bagi tahu, kalau hampa dah pegang Quran, beriman dengan Quran, dengan ayat Quran, faham maknanya, Al-Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran. Ayat ni jelas tuan-tuan. Saya sebut pasal apa? Nak sehari dua ni begitulah. Timbul balik golongan ini mempersoalkan kredibiliti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tolak hadis. Allahu akbar. Apa nak jadi? Quran kata apa? Quran kata qul, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya kamu semua tuhibbunallaha, kasihkan Allah, anta kasih Allah, pegang Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, maka fattabi'uni, hendaklah kamu mengikut aku. Bahasa Nabi dalam Al-Quran, bila kamu ikut aku, yuhibbukumullah, confirm Allah akan kasih kamu. Di dalam ayat ini Allah menyertakan tuan-tuan, kasihkan Allah dengan ikutkan Nabi. Kasih Allah apa antaranya? Ikutkan Nabi. Nak ikut tak mana? Quran sahaja ke? Tak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini juga ayat Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang dibawa datang kepada kamu, ar-rasul, oleh Rasulullah, yang dimaksudkan Nabi kita Muhammad. Apa dia? Fakhudhuhu, maka kamu ambillah benda itu. Tuan-tuan, benda hak Nabi bawa mai ni dua sumbernya. Pertama Al-Quran, kalam Allah. Yang kedua Al-Hadith, kalam Nabi, dengan ilham daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, hak terbit mai mulut Nabi ni dalam hadis itu mai daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab Quran kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berkata-kata daripada hawa nafsunya, in huwa, tidaklah ianya, illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang telah diberikan kepada Nabi. Hak Nabi sebut
Quran kalam Allah dan juga hadis Nabi. Hei golongan anti hadis, kalau kamu beriman Quran, wajib kamu kena beriman dengan apa yang dinakalkan oleh Nabi daripada Nabi Muhammad SAW. Bila kamu tolak hadis Nabi, makna di sebalik apa? Kamu telah tolak Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana adanya iman dalam hati orang-orang yang telah menolak Allah kerana menolak Rasulnya? Tolong jawab Ustaz. Tak ada. Tak ada. Tapi golongan itu masih ada, hidup segar. Hidup segar. Saya sebut bukan fitnah, tuan-tuan. Saya kena sebut juga, takut ada yang pernah dengar nama Kasim Ahmad, no? Saya sebut bukan fitnah, tuan-tuan, no? Bukan fitnah dan sebaran umum ini. Kokot ada tertarik pula. Nah, jadi saya beritahu, kau dengar nama itu tolong mengelak, kerana ada kesesatan di situ. Sesat itu lebih berat daripada Syiah, tuan-tuan. Nama sebut lebih berat. Lebih berat. Lebih berat. Sebab apa saya kata berat? Golongan anti hadis tadi, dia tolak total hadis Nabi tanpa memilih, tanpa ada seleksi. Tolak total, pegang Quran sahaja. Syiah, tapi tak mahu sebutlah, mungkin dah banyak ceramah tentang itu. Syiah ni dia beriman dengan Quran, hari ditambah pasal lah, tu pun karuk juga. Akan turun ni Quran lagi 3 juzuk ni, Quran Mushaf Fatimah, Mushaf ni akan turun dengan Imam Mahdi, lah disembunyikan. Itu pun karuk ke tu? Dia ditambah pula lah Quran. Lepas tu yang berat lagi, tapi kita hang kira sikit daripada anti hadis. Dia kata hadis ni hak kami tak terima, hak diriwayat pada sahabat-sahabat yang kami kata sebagai berhala. Antaranya Umar, Abu Bakrin, Osman, Muawiyah. Kalau hadis tu main daripada mereka ini, kami tolak sebab puan ni berhala. Hak lain daripada terimanya Ibnu Abbas terima, sebab Ibnu Abbas ni dia pernah menghalalkan nikah mut'ah. Dia boleh terima. Nah, dia ada pilihan, ada juga, tapi tak betul. Saya bukan nak habaq kata betul, tak betul, tapi tahan kira daripada anti hadis. Anti hadis tolak total, tuan-tuan. Hadis Nabi, Allah ini kufur. Tapi masalahnya ialah anak-anak kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, dia jadi tak reti nak fikir. Betul ataupun tidak, betul atau tidak, nak kata salah, memang salah pada akidah. Tetapi apa? Tetapi masih diberikan kebebasan. Lalu kalau salah, kenapa dibebaskan? Anak-anak kita nak fikir, kalau bebas tak salah lah, tapi ustaz kata salah, dibebaskan macam tidak salah. Soalan macam salah, tidak bersalah. La ilaha illallah. Baik, saya pun tak cadang sebut benda tu, no. Dia mari tak apa lah, no. Dia study benda ni tak apa lah, tuan-tuan. Masa kita pun tak panjang, no. Lebih kurang 15 minit lagi lah. Saya nak bawa sikit di akhir ini, tuan-tuan dan puan sekalian, berkaitan dengan Muhammad Rasul alaihi wassalam. Kata ulama kita adalah satu kewajipan. Tuan-tuan jangan celaru lah. Bila saya kata satu kewajipan untuk kita ni menyambut Maulidur Rasul, bukan maknanya mesti buat ceramah macam ni, bukan maknanya mesti buat jamuan. Maaf sebut kadang-kadang ceramah ni tak ada orang, bila tak ada makan, bila ada makan ceramah pun ramai. Maaf saya sebutlah, tapi kita tidak letakkan itu sebagai matlamat kita, tapi kita nak bagi tahu bahawa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di sebalik mengutuskan Rasul itu satu kewajipan fardu ainin atas setiap Muslim. Saya nak tanya tuan-tuan yang semua yang ada ni, andai kata pada adat Nabi Muhammad tidak diutuskan, agak kita duduk tang mana? Al-A'raf duduk tang bendui, terjun dalam budak, masuk naik atas budak, duduk tang bendui. Tidak ada istilah itu, tuan. Al-A'raf, tuan-tuan baca Al-A'raf, no? Makna orang duduk tang bendui. Dia masuk belah kanan, kiri dah tang bendui. Jadi maksud saya, kalau Nabi Muhammad tidak diutuskan Allah Azza wa Jalla, secara adatnya kita faham, kita semua dalam kesesatan jalan tahan kira. Tapi yang berat padanya ialah kesan pada perkara akidah. Nabi datang ketika itu bawa sinar kepada kita. Maka atas syukur diberikan taufik dan akidah melalui Nabi kita Muhammad, syukur itu satu kewajipan. Asyukrul mun'imi wajibun.
syukur kepada Allah yang memberikan nikmat dengan mengutuskan Nabi kita Muhammad as satu kewajipan ke atas umat. Muslimin-muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla sekalian, bila disebut macam tu, ada orang nak tanya, ustaz macam mana pula dengan ada satu pandangan mengatakan bahawa sambutan Maulidur Rasul satu benda yang mungkar, benda yang bid'ah, benda yang maksiat? Jawabnya, dia tidak katakan bahawa maksiat itu pada makna di sebalik sambutan. Cuma bid'ah yang dikatakan itu ialah pada cara kita menyambut. Tuan-tuan, jangan kita kata tutup telinga lah, buka telinga dua-dua belah, dengar itu dan ini. Baik, mereka katakan yang bid'ah itu cara sambutan ni pasal bagi mereka mudah sahaja. Apa dia? Kalaulah cara yang kita nak buat sebagai ibadah, walaupun ibadat yang bukan ibadat khusus macam solat, macam puasa, ibadat umum macam ni, kita datang malam ni sambut Maulidur Rasul, kita katakan istilahkan sebagai ibadah umum. Ibadah umum, dia kata bila semua ibadah kita buat ibadah, kalau tidak ada acuan yang diambil dari Quran dan hadis, itu benda yang salah dan mungkar. Itu je. Oh, pernah tak zaman Nabi, zaman sahabat, esok lahir Nabi main berkumpul di masjid? Dia tanya. Jawabnya tidak. Tu dia tak tengok ada kamera ada rakam pula. Lagi dia tanya lagi lah. Jawabnya, kita kata itu pahaman, ijtihad. Yang mengatakan cara kita buat ni bidah, itu ijtihad mereka. Kita tidak menolak. Namun kita sebagai mazhab kebanyakan ulama mengatakan bahawa bila kita buat satu upacara disandarkan kepada Maulidur Rasul, kita buat kenduri kendara disandarkan kepada Maulidur Rasul, no? Kita sembelih binatang, tuan-tuan. Kerana apa? Nak buat kenduri sempena Maulidur Rasul. Itu tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Di Mesir, guru kami pernah cerita bahawasanya berlaku perbahasan kalangan ulama yang mutasyaddidin, yang ekstremis dalam kepahaman bab bid'ah tadi tu, sampai dia kata apa? Tidak halal makan lembu yang sembelih buat kenduri Maulidur Rasul. Pasal apa? Kita buat kenduri Maulidur Rasul, nak sembelih lembu bagi contoh, nak tumbang lembu seekor. Ilmu ke apa? Ya, ikan. Sembelih ikan. Dia kata bila nak sembelih tu, kita dah berniat untuk Maulidur Rasul, maknanya tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sembelih kalau kerana yang lain daripada Allah, jawabnya tidak halal. Umpama kita sembelih untuk jamu jin, tak sembelih tentu ada kacau rumah tangga kita. Dia angkat pinggan mangkuk ni berlaku di daerah kawan kami, di satu daerah di Penang, satu kampung kawan kami duk cerita, dia dah kacau lah rumah. Duk main kocok pinggan, duk main kocok kursi, duk buka pintu. Akhirnya lagu mana umpannya? Kena sembelih kambing. Hatu ulama kita kata haram kerana disembelih kerana yang lain, atas dasar pemujaan. Kerana kau tak sembelih, dia memudaratkan kita. Kita faham tak sembelih dia memudaratkan kita, dia kacau kita. Walhal yang memudaratkan hanya Allah, yang memberi manfaat hanya Allah Ta'ala. Tapi kepahaman yang cetek tadi, kita tak sembelih kambing, dia kacau sembelih, maka dikatakan haram memakan sembelihan itu. Kerana sembelihan atas nama khurafat, bukan kerana Azza wa Jalla. Lalu tuan-tuan, ni hak golongan ekstremis tadi, dia kata sembelih lembu ke, sembelih kambing ke, ayam ke, bila disempurnakan dengan Maulidur Rasul, kelahiran Rasul, jawabnya tidak halal. La ilaha illallah. Tapi guru kita yang bijak, dia kata, kalau tuan kata sembelih binatang kerana membentuk tidak halal, saya nak tanya, apa hukum pula orang yang jual daging, yang sembelih kambing lembu untuk jual di pasar? Apa niat dia? Lagi teruk, niat nak duit dia. Hari ni alhamdulillah nak raya haji, 3 ekor lembu, cerah, seekor 2 bikui, 6 bikui habis. Dia sembelih tu, ni untung laba. Contoh, niat duit, lagi kau nak fikir lagi tak halal. Tapi itu bukan ukuran kita, nah. Maksud yang kata haram sembelihan tadi ialah bila disembelih dengan tujuan penyembahan, satu kepercayaan kepada jin, kepada berhala, itu yang dikatakan haram. Allahu Akbar. Ekstremis tuan-tuan. Tapi yang saya kata ni pun bukanlah melibatkan semua orang yang berpahaman sedemikian.
Itu pendapat yang terpencil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi apa hukum kita mengadakan sambutan Maulid Rasul? Tak, kita menyambut Maulidur Rasul adalah wajib dengan apa juga cara sekalipun. Tuan. Baik. Cuma di akhir dengan masa beberapa minit yang berbaki ini tambah. Ada masa tambahan. Seri lah. Tambah masa. Macam main bola pula. Tak apa. Baik. Macam ni. Banyak kisah-kisah sahabat untuk teladan kita masing-masing. Lagu mana cara yang sebenar yang kita ni dikatakan kasihkan Rasul, sambut Maulidur Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya pada slogan, bukan hanya pada banner, bukan hanya pada apa, catatan, ucapan selawat dan sebagainya. Itu sebahagian, tapi masih kecil. Yang paling besar makna ikutkan Nabi, kasihkan Nabi ialah apa? Ikutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan masih ingat dalam peristiwa hijrah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dan isterinya Ummu Ayyub Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Apa dia? Tuan-tuan masih ingat cerita bila Nabi ini datang dengan untanya, lalu pakat berebutlah untuk masing-masing mentetamukan Nabi. Allah, kita pun kalau kata macam ustaz tadi, Ustaz Yusuf Mansur dengan 4 bulan, kita pun nak ajak kalau boleh main rumah, tidur di rumah, kalau boleh nak belanja makan, nak ambil berkat orang yang ada kebaikan ni maksudnya. Apatah lagi ini penghulu segala orang yang baik, penghulu bagi Rasul seluruhnya. Akhirnya berebut nak mentetamukan Nabi, tapi Nabi ni orang yang bijak, dia berikan kebijakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat semula jadi yang ada pada baginda SAW. Nabi tidak buat urusan dengan mulut baginda. Nabi kata rumah dia ni berkecil hati yang lain. Ini bijaknya Nabi. Dan Nabi kata serah pada unta lah. Tang main berhenti, tang tua. Unta berjalan buk-buk sebagai contoh. Akhirnya berdepan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia melabuhkan kakinya. Fahamnya dengan kepalanya mendongak melihat ke arah rumah Abu Ayyub, maka itulah rumah pilihan. Tuan-tuan, bila unta buat keputusan ni, agak-agak orang nak berkecil hati tak? Mana aci Nabi pergi rumah Abu Ayyub? Kalau kita pergi kata lagu tu, maknanya kita dah kecil hati. Kerana kita kecil hati, mana kita dengan unta teruk kita lagi. Baik hati unta tu pula. Hak kita tokak makan lebih baik daripada hati kita. Orang tak fikir. Satu kaedah Nabi sebut nak. Tapi saya tak mau cerita lah bab-bab itu. Tapi tak apa. Bila mana dah Nabi dah ditemukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Ummu Ayyub masak tuan-tuan nak jamu Nabi ni. Akhirnya selepas diangkat makanan yang Nabi telah pun jamah, diangkat ke dapur. Teladan yang kita boleh ambil, apabila Abu Ayyub ni melihat Nabi telah pun makan dalam hidangan tadi, dia kata kepada khadamnya, tolong tunjukkan kepada aku di manakah tempat letaknya jari jemari Nabi dalam bekas itu. Tuan-tuan, lalu dia pun tunjuk sini. Abu Ayyub tuan-tuan tanpa lengah, dia ambil tangan ini letak jari betul-betul dengan tempat jatuhnya jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pada fizikalnya, ada apa? Kalau letak jari tempat Nabi letak, tak ada makanan di situ, dah habis. Betul ya? Contoh ni nasi. Kita letak jari kita dalam nasi, tempat kena jari dia akan berlubang tak? Berlubang. Tak ada makanan di situ, tapi letak di situ tuan-tuan. Fizikalnya apa pasal? Nampak zahirnya apa benda, apa faedah? Allah cetek fikiran kita. Sahabat nampak jauh, akidah Nabi tanam tuan-tuan, dia nampak jauh. Lalu dalam cerita Abu Ayyub tadi, satu kepahaman bahawa para sahabat tuan-tuan, kalau boleh keinginan mereka itu, cita-cita mereka bukan sekadar ikut pada amalan sahaja, bahkan kalau boleh nak ikut Nabi pada asar, peninggalan, kesan-kesan Nabi Muhammad SAW. Allah, hak tu satu passion sampai ke tahap jarinya jatuh tempat jari-jari Nabi. Allah. Baik,
Cerita yang kedua berlain sikit dengan yang tadi. Tuan-tuan pernah dengar cerita Muaz bin Jabal? La, silap. Bilal bin Rabah. Dia ni tuan-tuan, selepas kewafatan Nabi, dia bukan tak terima hakikat kewafatan Nabi, tapi dia tak boleh menahan emosi sedih sebab kenapa mengenangkan Nabi di Madinah. Lalu dia buat keputusan pindah ke Syam, ke Syria. Di Syria. Akhirnya bila naik kerajaan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, diminta minta dia ni untuk baliklah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Baliklah. Pasal apa? Nak minta jasa. Apa dia? Jadi tukang azan. Sebagaimana telah menjadi tukang azan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut Bilal ini sebagai apa? Muazzin ar-Rasul, muazzin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena nama kita ada jawatan Bilal, no? Tak apalah tu. Bilal ni dia azan-azan, hanya jemaah dia tak tinggal. Azan-azan perang tak tinggal. Tak. Azan-azan mengaji tak tinggal. Nah, aku jadi Tok Bilal kena ambil itu semua. Jangan ambil azan, lepas tu tinggal itu imam qamat. Tak berlaku lah sini, no? Tak berlaku lah sini. Nah, kalau dah Bilal, maaf sebut satu masjid saya pergi baru ni. Depa sebut kat tu imam tak nak main. Saya sebut mana-mana tempat lain lah, jom. Satu hari saya pergi mengajar adalah kelas mingguan. Bila pergi mengajar itu, tiba-tiba saya tak nak tengok orang tu jadi imam, tapi saya agak-agak tu imam lah. Bila saya dah ada salat maghrib semua, dah wiri, kita baca kitab, orang yang tadi imam tu akhirnya bangun. Dia keluar. Akhirnya jemaah kata, Ustaz nak kenal Datuk Imam. Hak tadi itulah, hak jadi imam tadi. Cerita Datuk Imam tak main masjid ni, cerita masyhur dalam kalangan masyarakat tuan-tuan. Hadu ambil alih jawatan imam Tok Bilal. Bilal Ibn Rabah, dia tukang azan. Hak jadi imam ni Nabi je. Nabi tuan-tuan tak pernah jadi makmum melainkan ketika sakit baginda sahaja. Itu pun kalau hampir Nabi nak wafat, Nabi passing dengan isyarat kepada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni dah kono sikit cerita, tak apalah. Ambil balik yang tadi. Bilal bin Rabah diminta oleh Sayyidina Umar untuk balik ke Madinah. Tolong azanlah, kami rindukan suaramu ni. Kami nak dengar suara yang pernah Nabi dengar ketika azan. Dengar. Tuan-tuan, dia tak terima. Tak boleh terima. Pasal apa tak terima? Dia tak boleh balik ke Madinah sebab bila dia pijak tanah Madinah tu dia sebab. Pasal teringatkan Nabi. Berbeza tak cerita dengan yang tadi? Abu Ayyub Al-Ansari yang tadi tu, dia usaha nak letak tangan dia di tempat jatuh tangan Nabi, nak ambil berkat kesan Nabi. Tapi Bilal pula, dia tak boleh duduk di Madinah. Pasal kalau duduk Madinah dia teringat. Dia sebab tuan-tuan. Akhirnya mereka kata ni permintaan. Akhirnya Hasan dan Husain, cucunda Nabi SAW, kata kami ni bila Bilal ni balik ke Madinah, Hasan Husain ni pergi jumpa dia. Dia kata, ya Bilal, kami ni nak dengar azan yang pernah didengar oleh nenda kami. Bila minta lagu tu tuan-tuan, dia tak lepas pi. Orang Kedah kata tak lepas pi. Akhirnya dia pun azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mula berderau. Tak boleh pi. Jadi sama lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tak keluar. Tuan-tuan, orang yang duduk di Madinah ketika itu, bila dengar azan Bilal tuan-tuan, yang masih ingatkan Nabi, sayangkan Nabi, yang Nabi baru wafat ketika itu tuan-tuan, dia kata apa? Adakah Nabi masih hidup? Adakah Nabi mana emosi sayang tuan-tuan sampai ke tahap itu? Adakah Nabi masih hidup? Kenapa persoalan itu? Kerana mendengar azan yang telah diazankan kepada baginda oleh Sayyiduna Bilal bin Rabah. Tentu akhirnya orang pakai keluar. Bila disebut asyhadu an la ilaha illallah, orang pakai keluar. Dia kata bergegak mainah ketika itu. Akhirnya bila pakai keluar sampai kepada ayat azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tak lepas pergi jatuh pingsan tuan-tuan. Cerita nombor 2 ni nak habaq sayangnya ke Nabi, kasihnya ke Nabi sampai tak boleh tengok kesan. Dia ingat. Maka dia cuba nak mengelak tuan-tuan. Itu semua
contoh-contoh para sahabat habaq kat kita. Cara kita ni nak kasihkan Nabi, maaf sebutlah, dua cara tu tuan di segi bertentangan lah. Tapi masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Allahu Akbar. Betul tak? Ada orang bila pak mati dia tak pergi kubur, dia tak boleh pergi kubur. Ada orang bila bapak mati minta satgi anak sulung so dia imam tak? Maaf, tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh jadi imam bapak yang menjadi mayat itu, bukan pasal dia tak kasih, tapi tak mampu tahan emosi. Sebab tuan-tuan, di sebalik sebab dia faham apa? Sayang yang sangat tinggi kepada bapak tadi. Sebab kalau dia gagah imam juga, mungkin solat dia tak akan habis. Mungkin boleh jadi rokok tuan-tuan. Boleh rokok. Berlaku satu cerita no. Isi konar sikit tak apa. Cerita ni cerita, saya ingat cerita rakyat barangkali lah. Tak sahih kesanad dia. Orang ni dia mengaji lama luar negara, bila balik mai tuan-tuan, mengaji pula mengaji Islam. Ni cerita mengaji lama. Akhirnya bila dah mengaji luar negara lama pula, orang panggil alim, tok alim lah. Bila akhirnya tiba-tiba dengan izin Allah Azza wa Jalla, bondanya meninggal dunia. Lalu bila sampai time nak solat ni, orang cari dia lah. Anak lah afdal, anak lah afdal. Tak apa, dia pun naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia pergi rokok. Dia pergi rokok. Orang ni dah lahiran ni kan, tapi tak apalah, orang pandai ni, orang mengaji lama. Kok ada mazhab ni mana tu? Hak dia dengar tu takbir berapa kali? 4 kali, 5 kali, 7 kali, 9 tu dah mendapat lah. Takbir saja, rokok tidak ada. Sujud lagi tidak ada. Tapi dia ni pergi rokok. Bila pergi rokok tak apalah. Nah, sampai habis sembahyang, orang tanya tuan, pasal apa tuan pergi rokok? Boleh perasan kaifiat sembahyang. Bila orang tanya, lalu dia kata, saya ni kasih sangat mak saya. Mak saya mati, saya dekat, rasa dekat sangat sebab saya rokok. Nabi dekat dengan mak saya. Tu jawapan kilah belakang. Kita faham lah kilah tu. Nah, hatta reti tak mampu juga. Jadi maksud saya nak habaq tadi, ada orang bila sayang ke seorang, dia kasih, dia tak boleh tengok. Nak tengok kesan pertama. Macam mak perempuan kalau kita dah berkahwin kan 50 tahun, 60 tahun duduk sekali ni no? Anak cucu sebagai contoh, tiba-tiba mati suami kita. Kadang-kadang ada kunci pintu nak masuk bilik tak mau. Dia takut duduk teringat. Dia tak mau masuk tu bukan pasal tak kasih, sebab cinta yang bersangatan. Ada pula yang kasih, dia kena berdepek, pisah tak mau langsung. Tu ya masa mana mula-mula menikah, dah minggu pertama tu tak boleh pisah, dia kena pegang tangan. Pergi dapur turut, beli ayak turut, pergi tanah tunggu luar, pergi turut juga. Allah kasihnya. Jadi sahabat kata antara dua amalan sahabat tadi ni pun satu ilmu, saya tak apalah boleh dapat kau ilmu no. Jadi dua amalan sahabat Abu Ayyub berbeza. Sayangnya Nabi nak ikut macam Nabi sebiji, tak mau bagi beza. Sayang pula Bilal bin Rabah kepada Nabi, dia tak boleh tengok kesan Nabi, takut dia sebab tuan-tuan. Semua itulah tanda kasih yang sangat tinggi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya antara banyak amalan tadi, banyak teladan tadi, tuan-tuan kena ingat, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Quran, beriman dengan kitab, beriman yang hakikatnya kena beramal. Bukan hanya beriman sekadar apa, percaya, tapi nak kepada amalan. Allah, dan yakinlah setiap kata Nabi itu benar. Saya nak cerita akhir seorang sahabat yang bernama Abu Dihdah dengan isterinya yang bernama Ummu Dihdah. Tuan-tuan, Arab senang nak gelak. Anak nama apa? Dihdah. Hampak dia, Abu Ad-Dihdah. Hampak dia, tak payah. Ummu Ad-Dihdah. Macam tadi Abu Ayyub, anak nama Ayyub. Hampak Abu Ayyub. Ni mak Ummu Ayyub. Senang aja. Kita Ummul Kusum buat nama lah, depa gelak. Kita apalah, biar pian tu. Abu Dihdah ni tuan-tuan, Allah cerita yang kita boleh ambil teladan. Dalam negeri Madinah tu, masa hidup Nabi SAW, ada seorang pemuda yang kematian bapa. Lalu bapa tinggal satu pusaka tanah dengan kebun kurma tuan-tuan, an-nakhl, kebun kurma.
Tapi sempadan tanah dia tu ada tanah seorang sahabat Nabi yang lain. Di sempadan tuan, di tengah-tengah tu, bila dapat pesaka, dia nak buat lah bahasa pagar. Akhirnya di tengah-tengah tu ada sepohon pokok kurma lama. Bila diminta oleh jiran sebelah, dia kata aku sayang. Minta beli pun dia tak bagi. Beli hang nak tebang buat pagar, aku tak bagi. Akhirnya pemuda ni rasa macam payahlah, teraniaya. Lalu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajukan masalah. Bila dia aju pada Nabi, Nabi panggil kawan tadi. Maisa, kawan ni begini. Kata kamu tak mau jual. Dia minta beli. Ya, tak mau jual. Lagu ni ya nak abang. Lagu ni. Pokok khas pokok yang mu sayang tu. Kalau mu jual ke dia, Allah akan ganti sepohon pokok kurma dalam syurga. Dia kata aku tak mau jual. Dia tak mau jual. Macam kita orang kadang-kadang sayang tak lama ni, kereta antik hak 50-an. Bukan dia naik pun buruk dah belakang pasal tu. Tapi sayang. Museum tak beli, tak mau jual, sayang. Nah, lama-lama reput lagu tu lah. Dia jual pun tak boleh. Sayang tu bukanlah kata salah. Ini tidak paksaan. Tapi Nabi kata, kalau kamu jual pohon kurma tadi basi pulan, Allah akan gantikan pohon kurma dalam syurga. Dia kata tak mau jual. Abu Dihdah ni tokoh yang tadi tuan-tuan. Abu Dihdah ni yang ada dalam majlis itu, bila dengar Nabi kata tadi apa pokok kurma tadi Allah akan ganti dengan pokok dalam syurga. Dia kata, hei si Fulan, aku nak beli sepokok tadi yang aku bayar ni sekebun kurma aku yang ada ribuan pokok kurma. Mau kata mau? Mau. Dijual. Dia tolak sepokok tuan-tuan. Si Fulan ini Abu Dihdah, dia bayar dengan sekebun kurma tuan-tuan. Kata ulama pokoknya lebih kurang ribuan pokok juga, hanya untuk dapatkan sepokok kurma tadi. Mahal pada faham dia. Lalu bila dia beli, dia ambil sepokok tadi, buat apa? Dia kata, hei pemuda, ambillah pokok ni, buatlah apa kamu nak. Tuan-tuan boleh buat macam tu? Tak boleh kita, tak boleh. Dengan anak berbobot sama dengan bini. Nah, roti gardener ada hak bini buah jam bagi-bagi dari sekolah tu, berebut dengan anak. Pak lagi makan lagi, dia kedai pukul 8.30, pukul 10 keluar lagi pejabat. Tak apa melawak tuan-tuan. Baik, jadi akhirnya apa tuan-tuan, Abu Dihdah ni lepas dia bagi pokok sepokok tu, hak kebun dia habis buat bayaran, hak sepokok dia bagi pada pemuda tadi untuk tunaikan hajat pemuda tadi. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, untuk aku ni ada tak pokok kurma dalam syurga? Sepokok kurma ada dalam syurga? Nabi kata tak ada. Hak Nabi habak ke kawan tadi, pokok tadi hak sepokok tu kalau bagi ke dia, Allah akan ganti balik sepokok dalam syurga. Bila dia buat benda itu tuan-tuan, kerana beriman dengan kata-kata Nabi, tak cakap banyak, percaya dengan kata-kata Nabi sahaja, maka ditanya Nabi, ya Rasulullah, ada tak pokok kurma yang tadi yang sepokok untuk dalam syurga? Nabi kata ada sepokok itu. Sedih. Dia penguram sikit. Lalu Nabi kata, ni Nabi melawak tuan-tuan. Nabi pun biasa melawak, bukan tak biasa melawak. Tapi melawak Nabi lawak yang betul. Dia tak melawak macam raja lawak kita kan. Melawak sampai tak betul. Nah, akhirnya Nabi kata ni, untuk kamu bukan sepokok je nah. Untuk kamu pokok-pokok sebanyak pokok di kebun kamu, Allah akan ganti dalam syurga. Allah, dengan dia seronok ni tuan-tuan, berkat beriman dengan kata Nabi. Dia tak tahu betul tak betul, yang penting Nabi kata aku nak buat je. Akhirnya berkat Nabi kata, Allah tak akan ganti pokok dalam syurga sebanyak mana kebun kurma kamu itu. Dia seronok bukan kepada dia baik lagi bila Ummi Dihdah tuan-tuan nah. Bila dia kata pada isterinya, ya umur dia dah bersiaplah, juta keluarlah tinggal yang akan menggunakan hak orang dah. Hak orang. Pasal apa? Aku dah jual dah sebab aku beli pokok kurma dalam syurga. Isteri yang salihah tuan-tuan yang faham. Dia kata, ni komen isteri ni. Tapi bukan dalam Facebook lah. Maaf sebut. Bukan dalam Facebook. Ni komen Facebook belakang. Tunggu bini, tunggu laki, tak baik lagi. No? Masak, tak makan. Macam-macam lah. Malah sebut lah benda yang tak patut lah, tak patut. Kucak kacir tuan-tuan. Ummu Dihdah kata, komen dia,
laqad rabihat tijaratu Abi Dihdah. Dia tak untung jualan Abi Dihdah. Tuan-tuan, dia tak tanya banyak. Bila laki balik habaq kata, kan aku jual pokok ni, aku beli pokok dalam syurga. Laki tak, bini pula tak habis tanya banyak. Betul kan lagu mana apa, dia tak ada, dia habaq, dia percaya kat laki. Lelaki pun betul lah, kan lelaki tak betul nak percaya lagu lah. Lelaki boleh kecoh, dia tipu 3-4 kali nak percaya apa juga. Ini saya kawan betul lah. Lalu dia kata, beruntunglah perniagaan Abu Dihdah. Dan tuan, bungkuskan baju keluar. Lepas tu macam mana? Bukan merempat tuan. Maknanya yang paling penting, mereka itu hidup mereka di dunia ni walaupun bersifat sementara, yang penting redha Allah tu mengiringi mereka di akhirat esok. Yang penting bukan keuntungan dunia, yang pentinglah keuntungan di akhirat esok. Itu yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW kepada diri akidah para sahabat-sahabat baginda yang mulia. Maka dalam cerita yang akhir itu, barangkali sedikit maksud yang kita boleh ambil ialah bahawa antara kasihkan, cintakan Nabi yang sebenar ialah pada melaksanakan titah perintah Allah dan titah perintah yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling nombor satu dalam menggambarkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara pengajaran kita sebut pada insya-Allah. Saya rasa tak boleh, saya sebenarnya tadi benda lain tapi diterbit hal ini dulu, tak apalah. Ala kulli hal, masa singkat tak mampu untuk kita cerita semualah. Tak mampu untuk kita cerita semua. Insya-Allah kalau ada rezeki, kalau ada ruang dan peluang yang lain, kita akan bertemu lagi insya-Allah azza wa jalla. Saya beritahu kat Haji Munir, ceramah tak pandai, baca kitab boleh. Lagu tu. Ceramah tak pandai. Mungkin orang lebih pandai. Tapi kalau nak baca kitab, insya-Allah boleh lama angkat mengejar sikit. Lagu tu. Lebih kurang lah ala kuliah hajat tentuan itu saya tunaikan sekali yang mampu saya lah. Minta maaf seandainya sepanjang ucapan ini tidak memenuhi orang kata kehendak penganjur lah. Ala kuliah walaupun sepatah itu tentuan rasa apapun, bagi saya sepatah itu bila bersebut padanya lah Rasulullah, sepatah dia bila sebut tentang Allah Azza wa Jalla, bagi saya dah cukup sebagai zikir kita malam ini insya-Allah. Walaupun tuan kata ustaz cakap apa, ustaz cakap apa tak faham, ustaz cakap bahasa apa tak faham, dialek apa, baling tak baling, penang tak penang, lebih kurang ala kuliah bagi saya, faham saya, andai dalam ucapan itu walaupun ada sikit cacat celah tapi ada selitkan Rasulullah, ada selitkan Allah, maka sudah untuk kita bawa pulang sebagai bekal kita insya-Allah. Moga datang kita yang kosong perut tadi akan penuh, sebagaimana katanya Nabi dalam cerita bab seekor burung ni, bila dia melaksanakan tutup Allah Azza wa Jalla, dia keluar bersarangnya perut kosong, bila dia pulang perut keadaan kenyang tuan-tuan. Sebagai melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita yang berada pada ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang salah, yang silap daripada kelemahan sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairul jazaa. Terima kasih banyak, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Aqli bin Ahmad yang telah pun menyentuh ilmu dan juga menyentuh perasaan kita. Sekurang-kurangnya kita boleh bawa balik cerita Abu Dihdah dan juga Bilal bin Rabah yang saya percaya juga turut menyentuh hati nurani tuan-tuan, puan-puan, pengajaran yang amat besar yang kita boleh bawa pulang pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang lain untuk kita turut sama-sama lagi dengan bahagia Fadil Ustaz untuk menimba ilmu dan juga mendapatkan tarbiyah daripada beliau insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, sebagai sebelum kita tangguhkan majlis, sekali lagi kepada tuan-tuan yang mungkin sampai lewat tadi, diulang umum insya-Allah pada 4 hari bulan Februari, seorang tokoh ulama yang tersohor di Indonesia, Ustaz Yusuf Mansur, akan bersama-sama dengan kita menyampaikan ceramah di masjid ini pada 4 hari bulan hari Selasa malam Rabu bulan Februari, 4 hari bulan 2 insya-Allah. Sebelum itu pada 25 hari bulan 1 iaitu pada hari Sabtu malam Ahad juga di sini insya-Allah Fadil Ustaz Dasuki Abdul Ghani, Ustaz Dasuki Abdul Ghani yang selalu kita dengar dalam TV, TM ada, TV Hijrah ada, TV 9 ada ya. InsyaAllah akan bersama kita pada hari Sabtu malam Ahad 25 hari bulan Januari ini insyaAllah di sini tuan-tuan.
dijemput untuk sama-sama mengimarahkan majlis kita insya-Allah. Akhirnya mari sama-sama kita berselawat dengan dipimpin oleh kumpulan Marhaban Sautul Ikhwan dengan segala hormatnya dipersilakan. Jadi tuan-tuan dan puan dijemput berdiri untuk sama-sama kita mentazimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, mari sama-sama kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Jazakumullahu khairan katsira. Sekali lagi lepas Aisyah, tuan-tuan dipersilakan untuk menikmati sedikit jamuan di